Kita berkongsi satu perbincangan berkaitan dengan perkara yang sering juga dibincangkan dari masa ke masa tentang perkahwinan dan perceraian. Cuma saat dan ketika ini ia menjadi sedikit unik dan sukar kerana kita berada dalam fasa terkurung, tidak bebas bergerak dan sebagainya. Jadi ini berikan kesan kepada perangkaan dan juga kepada aspek-aspek lain seperti emosi, dan juga lebih penting ialah kesan kepada anak itu sendiri. Jadi untuk itu saya bersama dengan Profesor Datuk Dr. Harlina Hadiza Siraj, pengarah Pusat Citra Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, alhamdulillah Ili. Rasanya alhamdulillah. Berbulan juga kita tidak berjumpa. Lama tak jumpa. Ya, selamat datang ke Malaysia hari ini. Alhamdulillah. Kalau Prof tengok tadi bingkisan perkongsian, satu perkara jarang kita dengar lelaki yang berkongsi situasi ini kan. Okay. Dan kita juga perlu berlaku adil, kita seboleh-boleh dengar dua pihak lah. Betul. Kan? Jadi apa yang boleh diperkatakan tentang perceraian dalam fasa pandemik ini? Okey. Sebenarnya kalau kita lihat perkahwinan ni semua harapnya akan bahagialah sampai bila-bila kan. Tapi kadang-kadang ujian-ujian begini hingga kan perceraian terpaksa menjadi jalan akhirnya, mana dah tak ada jalan lain contohnya. Dan dalam pandemik ni pula kita katakan bila semua ada di rumah, maka tentulah itu satu masa yang paling baik untuk meningkatkan masa berkualiti tu. Kita bercakap tentang family time, masa untuk keluarga. Dia sebenarnya kalau misalnya sebelum PKP ni, hubungan dan komunikasi keluarga tu memang sihat. Jadi bila kali ini duduk bersama, memang seronok. Sebab sebelum ni kita duduk dengan urusan masing-masing kan. Jadi dah mungkin masa berkeluarga untuk keluarga tu hanya waktu hujung minggu. Ni kali ni semua ada di rumah. Jadi mungkin awal-awal tu rasa seronok juga kan. Tapi bagi keluarga yang memang sudah menghadapi masalah, memang yang betul-betul tengah dalam konflik, duduk sekali itu akan hanya mencetuskan perang dunia lah kan. Dan sebenarnya kalau untuk keluarga tu, keluar bekerja tu untuk ayah dan ibu tu adalah satu escapism. Kan? Sekarang bila PKP kita kena di rumah, tapi kita kena bekerja juga. Dan kali ini kita betul-betul tahulah perangai seseorang tu. Dan sebenarnya ini satulah kita bila berkahwin mungkin dah dalam setahun 2 tahun tu, ada perubahan sebenarnya kita ni kan mungkin sebelum orang kata tengah bertunang tu nampak cantik saja, tapi bila dah berkahwin tu di situlah realiti dia kan. Dan banyak expectation ataupun jangkaan-jangkaan yang kadang-kadang kita rasa patutnya dia buat macam ni, kenapa dia buat macam tu. Dan masalah kita pula, kita selalu diamkan saja. Kita letak bawah kapet. Sampah ni Eli, kalau letak bawah kapet lama-lama dia menggunung juga tahu kapet tu akan jadi tak rata. Dan kita tersandung juga. Dan rasanya ketika PKP ni kita baru perasan bahawa kita tak kenal sebenarnya siapa orang yang kita kahwini 4 atau 5 tahun lepas ni kan. Kenapa dia mungkin dalam konteks agihan kata tanggungjawab dalam rumah tu. Yang itu pun kalau misalnya sebelum ni memang berjalan dengan baik kan, suami isteri betul-betul ta'awun ataupun bekerjasama, dia tak ada masalah. Tapi dahlah itu tak clear. Lepas tu sekarang ni kita duduk di rumah, siapa nak buat kerja-kerja ni? Dulu anak kita hantar kat nursery. Jadi memang sangat banyak tekanan kepada keluarga sebenarnya. Baik, okey. Kalau kita dapat ambil satu aspek daripada kisah, sebab kalau umumnya cerita tentang perceraian ini amatlah besar perbincangannya, dan kalau kita boleh masuk lebih menjurus kepada seperti yang Prof sebutkan, pasangan yang dah memang ada konflik, dah ada krisis. Jadi fasa pandemik ini, fasa terkurung ni buatkan keadaan lebih sukar apabila anak ada di rumah dan sebagainya. Jadi emosi anak ataupun situasi anak juga harus dilihat, sebab mereka ni seolah menjadi mangsa kepada keadaan. Saya rasa kadang-kadang ada pasangan yang mungkin tak nak berpisah kerana anak-anak. So untuk tu dia mungkinlah terpaksa betul-betul bersabar sampai anak-anak tu. Tapi bila anak tu dah besar dia bercerai. Jadi anak tu menjadi pengikat dalam konteks tu. Tapi ada juga yang mungkin keadaan terlalu tegang dan terpaksa jugalah
khususnya kalau adanya keganasan rumah tangga, adanya kekasaran di situ, memang kita rasa tu jalan yang paling sesuai ya. Tapi kalau kita lihat dalam konteks ini, anak-anak akan melihat sebelum ibu ayahnya bercerai secara perundangan tu, dia ada emotional divorce dulu. Dia ada perceraian dari sudut emosi. Dan kadang-kadang ibu ayah ni terlalu terperangkap dengan konflik mereka hingga ketika tu anak-anak rasa terbiar juga. Walaupun satu rumah. Dia tahu mak ayah ni tengah ada. Dan mungkin kita kena tahu ya, anak-anak ini menghadapi perceraian ibu ayahnya mengikut paling tidaknya umur dia, peringkat umur dia dan juga personality dia. Baik. Kalau kurang daripada 6 tahun ni, kadang-kadang kita tahu mereka ni tak berapa faham. Tetapi mereka memang, terutamanya kalau rapat dengan salah seorang, kedua-dua ibu bapa dan akhirnya mereka berpisah dan dia tak nampak yang seorang lagi tu, baik ibu atau ayah dia, dia akan keluarlah tabiat-tabiat dia ataupun perlakuan tantrum, agresif dan seterusnya. Kan? Dan kalau misalnya kita tengok pula yang 6 ke 12 tahun, ini sebenarnya Ellie yang paling ni, 6 ke 12 tahun dia dah ada kognitif punya ni, dia ada keupayaan berfikir. Dan anak-anak 6 ke 12 tahun ni bila ibu ayahnya bercerai, dia akan salahkan diri dia. Walaupun kita kata ni bukan salah kakak, ni bukan salah abang, dia kata mungkin mak ayah dia ni bercerai kerana dia. Dan dia sebenarnya sangat rasa bersalah. Marah tak berapa sangat, tapi dia marah pada diri dia kan, ni sebab saya jahat lah hari tu mama dan dia akan ambil all these small things, dia ingat dia lah puncanya ya. Dan akhirnya tu bila tu utamanya bila ayahnya kena keluar ke kan, dia akan tengok ayah dia akan jumpa ayah dia lagi tak. Kadang dia akan bagi, dia kata boleh tak kalau kakak baik, papa balik tak rumah. Kan dia akan tanya mak dia bila papa nak balik, bila papa nak balik. Dan satu lagi dia akan risau, kalaulah nanti ibu dia tak ada, siapa nak jaga dia. Kan ya. Oleh sebab tu saya rasa anak-anak yang paling terkesan sebenarnya pada usia 6 ke 12 tahun. Prof, ini ini satu yang kita harus tumpukan perhatian. Fasa 6-12 tahun ni seperti disebutkan fasa kognitif ini, mereka boleh fikir apa yang berlaku pada masa depan berdasarkan apa yang telah berlaku pada masa silam. Jadi bila dia nakal, lepas ni macam apa jadi. Jadi ini yang buatkan saat ini fasa yang sangat kritikal untuk mereka. Sangat kritikal. Okey. Jadi dalam keadaan pasangan ibu bapa ni sedang berkrisis, berkonflik, bagaimana nak diuruskan situasi ini, terutama untuk anak-anak yang boleh berfikir ini? Okey, mungkin saya tambahkan sikit untuk yang remaja. Ada satu lagi fasa yang remaja ni dia orang pasal dia dah ada ya, dia juga dah matang cara berfikir dia dan emosi dia pun dia dah boleh kawal sikit. Tapi dia sebenarnya lebih detached. Dia tak salahkan diri dia. Tapi sangat marah dengan kedua orang tua dia. Dia rasa dua orang tua dia ni macam budak kecil kan. Dia tak boleh solve dia punya problem dan dia sangat marah juga. Dan ketika ni dia nampak cool saja. Tapi dalam hati tu sangat marah, khususnya kepada sama ada ibu atau ayah yang dirasakan punca Dan yang ini kalau kita lihat yang datang tu nanti bila katalah ibu dan ayah tu nak kahwin lain ke contohnya, anak-anak remaja yang paling akan memberikan banyak halangan kerana itu respon dia. Okey, balik kepada apa yang Ellie cakap tadi kan, bagaimana agaknya nak mengurangkan ni kalau misalnya menguruskanlah walaupun tak kurang kan pertelingkahan dan konflik kita kalau boleh memang tidak di depan mereka. Baik. Ini yang jadi masalah bila kata bergaduh, baling barang ke atau di depan mereka. Itu just tambahkan lagi lah. Okey. Apatah lagi kalau mereka terlibat sama. Maksudnya bila dengan papa pergi kata-kata mak dia. Mama tu tak baik gitu-gitu kan. Nanti kan bila mak dia pula, mak dia pun cakap macam tu. Dan yang paling lagi memberi kesan apabila katalah mereka berempat, dua ikut mak, dua ikut ayah. Okey. Wow, itu memang. Dan sebelum ni katalah 4 orang tu sangat rapat contohnya kan. Jadi saya sekarang bimbang bila katalah ada berlaku perceraian, bila kadang saya tanyakan kan macam mana anak-anak, don't worry, they are fine. They are not fine. Mereka memang terkesan. Tapi walau bagaimanapun, itu bukanlah maknanya sampai bila-bila. Dia bergantung kepada bagaimana kita nak menguruskan tu. Tapi kalau boleh, janganlah tambahkan dengan pergaduhan itu melibatkan mereka. Maknanya bercerai itu memang kena dengan makruf, dengan ihsan. Maknanya kita sporting lah kan.
kita kena ingat tak apalah dah tak ada jodoh ni. Tapi mungkin kita kena ramai juga yang mereka terus menjadi rakan kerana ada anak. Kita boleh di bawah satu ceraikan pasangan kita tapi tak boleh ceraikan anak-anak kita. Jadi di situ saya kira untuk menampun atau menampan impak perceraian itu, kedua ibu ayah ni memang kena pastikan kebajikan anak itu terjaga. Okey, baik. Maknanya seboleh-bolehnya lah depan anak tu tidak diperlihatkan ketegangan itu. Ya, okey. Untuk yang anak remaja pula bagaimana? Sebab mereka mungkin nak melihat kronologi peristiwa tu dah boleh membaca dan sebagainya. Jadi untuk anak remaja bagaimana? Saya rasa kalau dengan anak remaja, khususnya kalau ibu dan ayah yang mungkin ada komunikasi yang bagus kan, dia boleh dapatkan pandangan anak remaja tu. Kata abang, mama dengan ayah dengan mama ni mungkin ada isu sikit. What do you think? Dan dengar dia punya pandangan. Pandangan dia kadang tu mungkin lebih bijak lagi daripada kita sebab dia melihat di luar kan. Dan mungkin kadang-kadang anak-anak ni dia kata okeylah. You all I think you all memang tak boleh duduk sekali lah. Mungkin perceraian tu kena juga tapi dia adalah dia punya syarat tu kan. Dia nak tahu macam mana kedudukan dia apabila ibu dan ayahnya tidak lagi duduk sebumbung. Dan fasanya juga ada, bila bercerai dia ada tiga fasa. Pertama fasa permulaan. Yang ini ni the first 1 year. A lot of adjustment kat sini. So kita kena support each other. Kemudian dia ada transition. Yang ni 2 ke 3 tahun. Dia dah mula adjust kepada hidup. Ayah dia datang hujung minggu saja. Ayah pun nak kahwin orang lain. Dan sebenarnya yang katakan status fasa stabil selalunya 5 tahun. So begitulah. Okey. Yalah, walaupun kita kongsi begini tidak sebenarnya ia kena pada semua orang. Ada lain pasangan, lain keluarga, lain cara mengendalikannya. Baik, kita masuk kepada pasangan ini. Baik. Jadi tadi disebutkan tentang emosi anak-anak. Jadi bagaimana nak menguruskan perkara ini dalam keadaan yang kita tidak boleh ke mana-mana, tidak ada escapism dan sebagainya, tapi perasaan itu nak dilempiaskan ke mana, Prof? Sebenarnya anak kadang-kadang kena marah tu kadang-kadang kan. So ini kita cakap pasal anger management pula kan. Okey. Kita satu sebenarnya marah ni datangnya dari mana? Dia adalah daripada satu cara berfikir yang mengatakan bahawa kita rasa kita salahkan orang lain itu. Jarang kalau marah tu kita marah kat diri sendiri kan. Kita marah kat orang tu dan kita letakkan segala kesalahan kepada orang tu. Tapi kalau misalnya tengah marah dengan orang tu, masa itulah sepatutnya kita tak bercakap. Sebab kalau tak kita akan pilih nada dan juga choice of word tu pilihan kata-kata tu mulalah semua orang kata sumpah seranah keluar. Jadi mungkin kena ada pause button tu kan. Bila nak marah saja pause button dulu. Kalau boleh agaknya pergi, jangan duduk depan satu sama lain, kenalah seorang agaknya pergi tempat lain. Yang seorang ni jangan ikut memang macam kena ada gencatan senjata sikit lah. Kalau nak jerit agaknya PKP ni jerit kat mana? Ambil bantal tu tekuk jerit betul-betul kan. Dan mungkin satu lagi kita kena juga minta bantuan orang lain untuk membantu kita. Dan saya rasa bantuan profesional sangat penting. Kita kurang yang tu lah marital therapist ni kan, maknanya juruterapi perkahwinan. Yang akan dengar dua-dua ni kan. Tapi bukan senang sebenarnya Jadi kalau saya tanya rakan-rakan psikologi saya, kenapa tak nak jadi marital therapist kan? Dia kata, susah. Dia punya pasal the tug and war tu. Kejap kita dengar daripada isteri, memanglah suami tak guna betul. Dengar suami pula, isteri tu macam mana kan. Jadi kena ada latihan dia jugalah. Tapi di sini jugalah ahli keluarga boleh membantu. Paling tidaknya mungkin kita ambil anak dia sekejap. Bagi anak-anak tu duduk rumah kita dulu, khususnya masa tegang tu. Tapi sekarang ni dah boleh kan, dah boleh rentas daerah semua ni. So saya rasa mungkin ada masanya kena ada separation juga supaya tidak escalate ataupun memuncak kepada keadaan-keadaan yang kita tak mahu lah. Okey. Prof sebut tentang marital consultant tu kan, terapis tu yang sangat sukar untuk diperolehi, dan kalau ada pun sukar untuk pasangan yang berkonflik ini untuk bertemu Okey. Jadi kita pula secara umumnya kebanyakan cara untuk mereka meluahkan rasa ni ialah menggunakan media sosial. Tu dia. Jadi bagaimana pandangan Prof dengan tindakan ini? Mungkin dulu kan zaman sebelum ada Sokmed ni, media sosial ni, kita mungkin banyaknya menulis sajalah menulis untuk kita
untuk kita bertatapan sendirilah kat diary sekarang kan. Sekarang diary kita tak tulis dah dekat ni, kita tulis dekat media sosial ya. Dan kita tak tahu siapa yang melihatnya ya, dan siapa yang nak respon ya. Jadi mungkin kita juga perlu tahulah batasan ya, sejauh mana yang kita nak kongsikan dengan media sosial tu, khususnya dengan rakan-rakan yang sebenarnya kita tak nak jumpa pun, dan mereka tak ada dalam keadaan kita. So dia boleh je bagi nasihat yang kalau aku dah lama tinggal dia tu kan. Dan dia mungkin kita tak boleh dengar lah cakap dia tu sebab dia tidak ada dalam situasi kita. Jadi mungkin untuk mengurangkan impak, dahlah stres perkahwinan dengan masalah itu memang stres. Letak pula kat media sosial lain pula stres dia. Ya. Jadi dan mungkin kalau khususnya kalau ada pihak ketiga pula ni Ili, ya, antara sebab berlakunya perceraian kerana ada pihak ketiga. Yeah. Kita sebenarnya pihak ketiga ni dia boleh masuk kerana antara suami dan isteri tu renggang. Dia kalau rapat ni tak ada siapa boleh masuk in between kan, macam soft lah kan. Mungkin sebelum SOP kita ni soft tu kena rapat, barulah tak ada syaitan di tengah tu. Serupa jugalah. Saya bukan nak kata orang ketiga tu syaitan, tapi maksudnya adalah sebab berlaku dalam hubungan ini hingga berlaku kerenggangan, maka orang ketiga boleh masuk. Ya. Hari ini bukan orang ketiga tu bukan orang perempuan saja, tapi juga wanita ya. Kadang-kadang ada juga ya yang masuk itu sebenarnya lelaki lain. Jadi dan mungkin satulah saya nak ingatkan ibu ayah, anak-anak memerhatikan semua ni. Ya, jadi kita mungkin sebab impak dia bagi anak daripada rumah tangga yang berakhir dengan perceraian. Memang ikut kajian nampak bahawa anak-anak ni pula bila mereka berkeluarga, dia punya jangkaan untuk mereka bercerai juga tinggi. Ya, jadi sebab mungkin cara dia menyelesaikan masalah samalah juga dengan ibu ayah, dan dia merasakan bahawa actually bercerai pun okey apa. Dan kadang-kadang memang bercerai itu diperlukan. Dalam Islam itu sebabnya masih boleh kita bercerai, tapi ada tempoh di situ kan. Kan? Betul. Ada tempoh iddahnya untuk kita fikirkan. Sebab kadang-kadang keputusan kita buat tergesa-gesa. Jadi apa-apa pun saya rasa dia balik kepada kebijaksanaan kedua suami isteri dan ibu ayah ni lah. Betul. Ma'ruf dan ihsan tu ya Dr. Prof sebutkan. Terima kasih banyak Prof sudi berkongsi. Jadi banyak kita belajar hari ini dalam tempoh yang singkat ni. Jadi dalam kita berdepan ataupun siapa yang berdepan dengan situasi ini, hadapi dengan matang ya, nak uruskan dengan sebaik-baik sebab anak sedang merhati, anak sedang menilai apa yang berlaku. Profesor Dato' Dr. Harlina Siraj, terima kasih banyak-banyak, pengarah Pusat Citra Universiti UKM bersama kita.